Baik, untuk situasi seterusnya, yakni situasi yang kedua. Tadi situasi yang pertama ataupun keadaan yang pertama di mana pecahan tidak bercampur. Kalau 1/2 semuanya 1/2 ataupun dia waris tu ada seorang saja dan ia dapat 1/2. Begitu juga 1/4 kalau dia pecahan 1/4 tu tidak bercampur dengan mana-mana pecahan. Pengiraannya sama sebagaimana dijelaskan dalam video sebelum ni. Untuk situasi yang kedua, yakni apabila pecahan bercampur, imma idza ikhtalata ahadul furud bi akhar. Boleh tengok dalam buku teks muka surat 49. Apabila pecahan tu bercampur, baik, keadaan pecahan yang bercampur ni pula dia bahagikan kepada dua bentuk. Kita bahagikan kepada dua bentuk untuk memudahkan. Iaitu bentuk yang pertama, dia bercampur. Pecahan tu bercampur dalam kumpulan yang sama. Pecahan tu bercampur dalam kumpulan yang sama. Kembali kepada gambar aja. Iaitu tengok pada kumpulan yang pertama. Contohnya, pecahan 1/2 dia bercampur dengan pecahan 1/4. Jadi bagaimana kita nak ambil? Sama ada kita nak ambil penyebut dia nombor 2 ni ataupun kita nak ambil penyebut dia nombor 4. Jadi kita akan pilih. Tengok pada gambar, tengok kepada perbincangan seterusnya. Satu, apabila pecahan tu bercampur dalam kumpulan yang sama, yakni kumpulan satu tadi. Ini contoh pecahan yang bercampur dalam kumpulan yang sama, iaitu kumpulan satu sahaja. Tengok az-zaujah 1/8. Sebab apa? Sebab ada waris si mati. Pentun 1/2 sebab berseorangan. Jadi 1/8 dengan 1/2 dia berada dalam kelompok kumpulan 1. Ini 1/8 dan 1/2. Baik, cara nak selesaikan ia, para pelajar perlu menyamakan angka penyebut, yakni angka 8 dan angka nombor 2 ni kepada angka penyebut pecahan yang lebih kecil. Nak samakan ia kepada pecahan yang lebih kecil dengan kaedah darab. Baik, jadi kita nak tengok mana pecahan yang paling kecil di antara dua ni. Pecahan paling kecil sebagaimana kita sebut sebelum ni, ikut susunan, dia dah ikut susunan dalam gambar rajah ni. Yang paling kecil ialah 1/8. Jadi para pelajar samakan angka 1/2 ni, nak disamakan dengan 1/8 boleh ke tak boleh? Okey. Caranya 2 ni kita kena darabkan supaya menjadi 8. Boleh tak boleh? Ya, boleh. 2 darab berapa jadi 8? 2 darab 4 sama dengan 8. Jadi 8 ni kita boleh jadikan ia sebagai asas pengiraan dalam masalah ini. Jadi bila dah boleh 2 darab 4 sama dengan 8, automatik 8 ni boleh dijadikan asas pengiraan. Baik, seterusnya sebagaimana biasa, pengiraan seterusnya 8 bahagi 8 sama dengan 1. 1 darab 1, jawapannya adalah 1. Seterusnya 8 bahagi 2 sama dengan 4. 4 darab 1 sama dengan 4. Seterusnya lebihan yang tinggal adalah 3. Okey, 3 ni diberikan kepada Baitul Mal. Jadi az-zaujah akan dapat 1 bahagian, bentun akan dapat 4 bahagian. Yakni 1/8. 1/8 ni lebih jelas lagi. Dan 4/8. Jadi yang tinggal 3/8. Dan ni secara komplit. Baik, selesai contoh yang pertama, iaitu dalam kumpulan 1 sahaja. Dia bercampur, pecahan tu bercampur dalam kumpulan 1 sahaja. Contoh yang kedua, contoh pecahan yang bercampur dalam kumpulan yang sama juga, tetapi ni dalam kumpulan 2 sahaja. Baik, untuk contoh ni cara penyelesaiannya sama sebagaimana
contoh yang pertama tadi. Untuk tu para pelajar boleh cuba lengkapkan jadual ni dan hantar kepada saya, dan kita tengok adakah betul ataupun salah jawapan para pelajar. Cara penyelesaian dia sama sahaja sebagaimana situasi contoh yang pertama tadi, iaitu dengan cara kita kenal pasti dulu pecahan yang paling kecil di antara dua pecahan ni. Setelah kita kenal pasti, iaitu 1/8 adalah pecahan paling kecil, maka kita kenal pasti pula kaedah darab, iaitu 2 ni boleh ke tidak didarabkan supaya menjadi 8. Dan kita jumpa dia punya kaedah dia, iaitu 2 darab 4 sama dengan 8. Maka 8 ni boleh dijadikan sebagai asas pengiraan. Seterusnya kita kira sebagaimana biasa. Begitu juga pada contoh yang kedua, para pelajar boleh cuba lengkapkan jadual ni